Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita berhenti minggu lepas muka surat 44. Rasanya muka surat 44 di bawah tajuk individu-individu yang diperintah dan dilarang. Orang yang macam mana menerima perintah, yang macam mana menerima suatu larangan yang perlu dia tinggalkan. Orang yang ditujukan perintah larangan ialah mukallaf, iaitu orang yang bertanggungjawab. Orang yang menerima tanggungjawab ke atasnya kerana dia sudah baligh dan berakal, maka terkeluarlah daripada pengertian baligh itu anak yang masih kecil. Adapun budak kecil tetap diperintah melakukan ibadat setelah dia melapasi tempoh tamyiz. Tamyiz maknanya mampu membezakan sesuatu antara yang bersih dengan yang kotor. Manakala perkataan berakal terkeluar daripada ta'rif ini orang yang gila, di mana orang gila ni tidak dipertanggungjawabkan sesuatu perintah atau larangan. Kemudian perenggan akhir yang telah kita baca minggu lepas, hukum ini tidak terlaksana ke atas kewajipan zakat dan hak-hak harta budak kecil atau orang gila. Maknanya zakat telah kita bincang minggu lepas, kalau seseorang itu memiliki harta yang cukup nisabnya, syaratnya, walaupun pemilik itu adalah seorang anak yang masih kecil, tak baligh lagi, tetapi zakat itu diwajibkan daripada harta yang dia miliki dan perlu dibayar zakat itu oleh pihak walinya. Wali itu pihak penjaga dia lah. Ini kerana kewajipan perkara-perkara ini bergantung kepada sebab-sebab tertentu untuk pengsabitan hukumnya. Dalam hal ini perkara yang diambil kira ialah sebab dan bukan pembuatnya. Sebab itu merujuk kepada harta itu sudah cukup syarat untuk dibayar zakatnya. Adapun perkataan taklif, taklif yakni pertanggungjawaban dalam perintah dan larangan, merangkumi orang-orang kafir, orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Taklif ni kena juga kepada orang kafir. Jadi kalau orang kata orang kafir kalau dia tak solat, adakah berdosa? Memang dia berdosa. Memang dia berdosa. Tetapi kalau dia solat, solat dia tidak sah sebab dia masih kafir. Sebab itu dalam, kalau orang Islam memanglah orang Islam kalau tidak solat sebab solat itu wajib, maka dia berdosa lah. Tetapi orang kafir walaupun dia tak solat dia berdosa, tapi ada dosa yang lebih besar. Dosa itu ialah kafir dia tu lah. Kekafiran itu menjadi satu dosa yang lebih besar daripada semua dosa yang lain. Jadi disebabkan besarnya dosa kufur itu, apabila seseorang yang kafir itu masuk Islam, maka segala dosa-dosa yang berada di bawah kekufuran, dosa dia minum arak, dosa dia tidak solat, dosa dia berzina, dosa dia mencuri, dosa itu semua akan dihapuskan dengan sebab dia sudah masuk Islam. Kalau rujuk dalam ayat surah Al-Muddathir, berhubung dengan golongan yang masuk neraka sakor kerana mereka tidak menunaikan salat. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap jiwa manusia tergadai dengan apa yang dia usahakan kecuali golongan kanan. Setiap manusia dia terikat dengan kerja yang dia buat di dunia, maka dia akan terima balasan di akhirat, kecuali golongan kanan, golongan yang amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya. Fi jannatin yatasaalun, dalam syurga mereka saling tertanya-tanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah.
Lalu mereka bertanya, masalakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Lalu orang-orang yang berada neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang yang menunaikan solat. Atas dunia dulu kami tak sembahyang. Walam nakunu ta'imil miskin, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Dr. Wahbah Az-Zahili dalam tafsirnya, Tafsir Munim, menyatakan ayat ni menyebut bahawasanya orang kafir juga menerima taklif daripada furuk syariat. Furuk syariat ni perkara-perkara cabang dalam hukum. Soal wajib semaya, wajib dia menunaikan zakat, perlu dia meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Mana orang kafir pun terkena juga. Cuma benda hak wajib hak dia kena buat tadi, kalau dia buat, dia tidak sah kecuali dia masuk Islam dulu. Dia kena mengucap dia kalimah syahadah dulu. Kalau orang kafir, dia tengok sayang-sayang dia hak orang Islam puasa, mulai Ramadan dia pun puasa juga. Tak ada masalah, dia nak puasa boleh, tapi tidak ada pahala lah. Dan tidak terangkat taklif daripadanya, sebab yang lebih besar adalah dia kena mengucap dua kalimah syahadah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, barulah segala ibadat lain akan jadi sah. Akan jadi sah. Bezanya ialah pelaksanaan sesuatu perintah oleh orang kafir tidak sah, tu ya. Tapi dia terima taklif juga, cuma tidak sah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 54 dalam surah Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Ayat ini berkenaan dengan sifat orang munafik, dan tidak ada yang menghalangi mereka, yakni untuk diterima dari mereka nafkah belanja-belanja yang mereka lakukan, melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang munafik pun dia sedekah juga, tapi sedekah itu tidak Allah Ta'ala terima, tidak diterima di sisi Allah kerana dalam hati mereka ada sifat kufur ataupun engkar. Mereka tidak diwajibkan qada ataupun buat semula sekiranya mereka masuk Islam. Selama ni dia tak semaya daripada umur dia balik sampai dia masuk Islam, adakah dia kena qada? Jawapannya tidak. Cukup dengan dia bertaubat. Tapi taubat orang kafir adalah masuk Islam, betul lah. Bila dia masuk Islam, dia dikira bertaubat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti, yakni berhenti dari kekafiran mereka, mereka tidak lagi engkar, tapi mereka menjadi orang yang akur taat kepada Allah, nescaya Allah akan mengampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Hak lepas-lepas diampunkan. Dan juga sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni berkata kepada Amru bin Al-As. Amru ni dia antara sahabat yang agak terkemudian masuk Islam. Amru ni dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Pada tahun tu ada 3 orang yang sahabat yang utama, yang nama besar jugalah. Abu Hurairah, Amru bin Al-As dan Khalid Al-Walid. Ni 3 orang ni masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah tu lewat dah, makna Nabi sudah berada di Madinah 7 tahun. Dia mau ni baru masuk Islam. Tapi walaupun agak terkemudian masuk Islam, tapi ketiga-tiga individu ini mempunyai peranan yang besar. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Amru bin Al-As orang yang memikul tugas membawa Islam ke Mesir. Kalau sesiapa pergi Mesir, di Kahirah tu ada satu masjid, nama Masjid Amru, masjid yang besar jugalah, sempena nama sahabat Nabi yang membawa Islam ke bumi Mesir. Begitu juga Khalid Al-Walid, seorang tokoh panglima perang yang terkenal. Walaupun masa jahiliah dia ni yang paling kuat lawan Nabi, tapi bila dia masuk Islam, dialah yang kira paling hebatlah, sehingga dikenali dia sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu gambarnya bagi Khalid Al-Walid. Baik, kembali kepada cerita Amru bin Al-As. Apabila Amru masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku
mahu meminta satu perkara. Dia kata, kalau boleh apabila aku masuk Islam, aku nak semua dosa yang aku buat dulu diampunkan oleh Allah. So, dosa itu dihapuskan. Lalu Nabi kata, ama alimta, tidakkah kamu tahu, annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya dengan Islamnya seseorang itu menghapuskan apa sahaja dosa yang terdahulu. Apabila seseorang itu masuk Islam, secara automatik dosa yang terdahulu akan dihapuskan. Ada sambungan lagi, hadis ni panjang, boleh rujuk dalam Sahih Muslim, dalam Riyadhus Shalihin pun ada juga. Annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dengan hijrahnya seseorang itu, iaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka terhapuslah dosa di hak lepas. Dengan Islamnya seseorang, maka dosa yang lepas sudah terhapus. Sebab tu orang kafir bila masuk Islam, maka bandingannya seperti seorang anak, seorang bayi yang baru lahir, bersih mana tak ada dosa. Bila dia buat dosa lain, maka malaikat tulis pula lah. Malaikat tulis pula amalan-amalan yang lain apabila melibatkan dosa pahalanya. Akan tetapi sekiranya orang kafir itu mati dalam keadaan kufur, di sini mereka akan diberi balasan azab berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Muddathir, yang telah dibacakan tadi, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang dalam syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Salah satu nama neraka adalah neraka Saqar. Belah mana kita pun tak tahu, macam mana bentuknya, rupanya tak tahu. Sebab neraka ni banyak kategori, nama yang berbeza. Ada dinamakan As-Sa'ir, ada Al-Hutamah, ada Saqar Jahannam. Lalu mereka berkata, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Walam nakunu ta'imul miskin, kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, adalah kami membicarakan perkara yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pula mendustakan hari pembalasan. Ayat ni menunjukkan orang yang masuk neraka, hak tak semaya, hak tak beri makan orang miskin ni adalah orang kafir. Sebab kalaulah dia orang Islam, tidak mungkin dia boleh kata wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan. Sebab orang Islam mestilah dia beriman kepada hari akhirat, salah satu rukun iman. Jadi orang yang tidak sembahyang, yang tidak beri makan kepada orang miskin, mereka sebenarnya orang kafir. Sebab tu ulama tafsir kata ayat ini menunjukkan orang kafir juga terkena ke atas mereka furu' syariat, mana hukum-hukum syariat yang menjadi cabang. Cabang ni wajib puasa, wajib zakat, haji ke Mekah bagi sesiapa yang mampu, dan ibadat-ibadat yang lain, mereka juga terkena sama. Kalau tak buat, maka dia akan menanggung balasan dia lah di akhirat nanti. Mungkin kita kata macam harta, ramai orang kafir yang kaya raya, kita kata sedap ke dia lah, tak kena zakat dah. Memang kena atas dia, tapi kalau dia bayar zakat pun, zakat tu tidak dikira pahala, sebab dia kafir, kecuali dia masuk Islam. Tapi taklif zakat tu kena atas dia. Taklif zakat tu kena atas dia. Cuma kita nak paksa secara hukum dunianya tak boleh lah, sebab dia tidak Islam. Sebab kalau dia bayar zakat pun tidak dikira sah, kena atas dia. Tapi dia kena masuk Islam dulu, hak tu lebih besar. Perkara-perkara yang menolak taklif ataupun tertolaknya tanggungjawab, yakni bebanan hukum ke atas seseorang, dia ada beberapa situasi di mana dikecualikan seseorang daripada taklif, selain daripada orang yang belum baligh, kanak-kanak yang masih kecil, ataupun seorang yang zailul aqli, hilang akal, orang yang gila, tidak kena taklif lah. Terdapat juga perkara yang boleh menolak taklif ataupun ternafinya pertanggungjawaban. Di antaranya faktor jahil, tidak tahu. Tidak tahu ni dengan sebab dia berada dalam situasi, dalam lingkungan perkeadaan yang tidak sampai ilmu kepadanya.
Tapi kalau dia berada dalam keadaan ilmu tu siapa, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari ilmu, maka dia menanggung dosa sebab membiarkan dirinya jahil kat tu pula. Kita kata ramai wanita-wanita Islam di tempat kita yang mungkinlah bertudung ketika pergi kerja je. Kemudian bila duduk di rumah, pergi jalan rumah jiran-jiran dekat-dekat, lepas rambut gitu je. Kadang-kadang tu di rumah jemur kain depan rumah pun tak pakai tudung. Dia kata tu, dia duduk berasa pakai tudung ni masa untuk urusan rasmi lah, pergi kedai, pergi rumah urusan apa, dia pergi kerja. Sebabnya dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, dia hanya ikut-ikut orang lain. Maka dari satu sudut dia menanggung dosa sebab membiarkan dirinya dalam kejahilan, sebab dia hanya mengamalkan perintah agama secara ikut-ikutan. Ikut-ikut orang buat gitu juga. Maka dia anggap bersalah di atas sifat jahilnya kerana dia membiarkan diri dalam kejahilan. Kecuali kalau seseorang itu berada di satu tempat yang mana sukar untuk dia mendapatkan ilmu. Orang mengajar pun tak ada. Media-media yang membolehkan dia tak sapa dia memperolehi ilmu pengetahuan pun tidak ada, tu lain cerita lah. Maka dia dimaafkan di atas kejahilannya. Tetapi dia kena berusaha untuk mengetahui perkara yang perlu dia ketahui daripada urusan agama. Yang ni biasa kalau faktor jahil ni biasa kalau dalam fiqh dia bahas orang yang hadithu ahdim bil Islam, orang yang dikira baru masuk Islam. Seorang yang kafir kemudian memeluk Islam, dia tidak tahu contohnya apa dia. Dia tidak tahu nak buat contoh apa dia. Contoh nak kata dia tak tahu minum arak itu haram, rasa mustahil, tak tahu. Dia buat satu perkara yang sebenarnya salah dalam agama, cuma dia tak tahu. Tak kiralah apa-apa, dia tak tahu dengan sebab dia masuk Islam. Maka dimaafkan. Hak dia buat tu dimaafkan, tak dikira dosa. Tetapi setelah dia tahu, dia tak boleh buat dah lah. Hak ada pun masa dia tak tahu tadi, itu dimaafkan. Lijahlihi, disebabkan jahilnya ia ketika itu. Ataupun disebut kerana hadithu ahdihi bil Islam, masih barunya ia dengan Islam. Ataupun faktor lupa. Lupa ni biasalah berlaku, kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa. Kita biasa solat zuhur tengah hari di tempat kerja. Hari tu kita kata biar nak balik semai di rumah lah. Kita pun klik di rumah, sibuk hal lain, duk berasa kau sembahyang dah, muka sekala sembahyang solat di zuhur di tempat kerja. Lepas asar tu teringat, aku tak solat zuhur lagi ni. Baru teringat. Maka itu dimaafkan, tapi dia kena qada lah. Sebab tu dia tinggal bukan dengan sebab sengaja, tu dimaafkan. Itu dia terlupa. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Taala memberi tajawaza, memberi keampunan atau memberi pelepasan, melepaskan daripada umatku akan al-khata', perkara salah, perkara maksiat yang berlaku kerana tersilap, tak sengaja, ataupun terlupa, ataupun apa yang mereka dipaksa melakukannya. Ini tiga faktor di mana seseorang buat salah tak dikira dosa dengan sebab dia tersilap. Yang kedua terlupa, tak ingatlah, ataupun dipaksa. Masalah tersilap kita dalam bab fiqh ibadat ni banyak kes yang melibatkan masalah kita kata tersilap. Kesilapan yang tak disengajakan tak dianggap dosa sebab dia tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kira kesalahan yang kami buat sekiranya kami terlupa ataupun kami tersalah. Itu ayat tu dalam bentuk doa tu.
doa yang kita baca, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengkira dosa perkara yang kami buat dengan sebab nasina, kami terlupa ataupun kami tersalah. Tersalah tu makna tersilap, kesalahan yang tidak disengajakan. Contohnya kita kata, kita puasa Ramadan, kita terlupa, lalu kita makan dengan tidak sengaja. Dah biasa tiap hari ni makan ni, pagi tu di dapur apa ada lagi nasi ni, mana tahu tu lupa mana. Mungkin tidak makan lah, kita kata minum lah. Buka peti sejuk dah harga, minum. Puasa hari ni, ini 1 Ramadan. Maka bila kita teringat, kita boleh berhenti. Hak kita minum tadi, itu dimaafkan. Puasa tidak batal. Sebab kita tak sengaja pun. Jadi sesiapa yang akala, sesiapa yang makan, Nabi kata dalam keadaan nasian, dia terlupa, padahal dia berpuasa, maka fal yutimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. So ada makan minum tadi tak di masuk Islam, baru belajar sikit-sikit bab solat, tiba-tiba dia kecek dengan saing dia sebelah. Kita rasa macam tak munasabah berlaku gitu dah. Tapi sebenarnya pernah berlaku zaman Nabi begitu. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dahulu dia kata, yukallimu ahaduna sahibahu fi salatihi. Ada seseorang di antara kita bercakap dengan temannya, kawannya di sebelah dia. Tengah semaya tu, kacak. Kita ambil contoh. Lepas semaya ni,
Jangan waktu ingat gemah kahwin dah ada gula kambing ni. Contohnya. Tengah-tengah semaya takut nak oyak lepas ni takut terlupa oyak selalu. Tengah-tengah semaya tu lah dia. Demo jangan lorak lain. Faham ni gemah kahwin. Tengah semaya tu. Akhirnya turunlah ayat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu akan ibadat solat dan juga solat wusta. Solat wusta ni solat asar. Dan bangunlah kamu untuk menunaikan solat dalam keadaan qanitin. Qanitin itu maknanya sakitin, samitin, diam, senyap. Jadi kata Zaid bin Arqam bila turun ayat ni, umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam, tidak bercakap ketika solat, dan kami dilarang bercakap. Umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang bercakap ketika solat. Jadi selepas turun perintah ni, tak boleh dah lah. Hak kecek tadi tak apa, dimaafkan. Hak tu dimaafkan tak tu. Jadi kalau seseorang itu tidak tahu haram bercakap adalah solat, maka dimaafkan di atas kejahilan. Apabila dia meninggalkan perkara wajib dalam keadaan jahil akan kewajipannya, dia tidak perlu mengqadaknya sekiranya waktunya telah berlalu, berdasarkan hadis bahawa orang yang buruk solatnya ataupun tidak elok solatnya, yang tidak tamak ninah dengan tenang dalam solatnya, adalah satu cerita seorang lelaki yang tak disebut dalam matan hadis, cuma perawi hanya sebut hadis tentang al-musi salatihi, orang yang buruk solatnya. Orang tu masuk masjid, dia solat, cuma hadis tu tak sebut dengan jelas sama ada dia solat sunat ke, dia solat fardu ke, dia ni mungkin tertinggal solat Jumaat ke. Dia solat, dan solat itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Sudah solat, dia pergi dekat Nabi, dia bagi salam. Nabi kata, salli fa innaka lam tusall. Mu kena sembahyang lagi sebab kamu dikira belum solat. Sebab solat dia tadi cepat doa. Allahu akbar, sami Allahu liman, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah. Jadi cepat sangat rokok, tidak sujud tu cepat sangat, tidak ada tamak ninah. Sehingga dia melakukan sampai 2-3 kali. Akhirnya Nabi ajar kepada dia, idza kumta ila salati fastaqbilil qiblah. Pertama, apabila kamu bangun untuk menunaikan salat, kamu kena menghadap kiblat. Thumma kabbir, kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Thumma qra' ma'aka, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah daripada Quran. Kemudian thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk sehingga kamu rukuk dalam keadaan tenang. Maksudnya tamak-ninah, tenang. Mana tak boleh terlalu laju ataupun tergopoh gapah, jangan belorak sangat. Thumma ta'tadila qa'iman. Kemudian akak kepala dan kamu iktidal dalam keadaan tegak molek. Tegak dengan lurus. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehinggalah tamak ninahnya kamu dalam sujud. Nabi pun ajar sasa, wa fa'al dhalika kulliha fi salatika. Buat semua itu dalam solat kamu. Lalu bila lelaki ni tahu, dia pun ulang balik solat dia dengan cara yang Nabi beritahu. Jadi hak tadi dia dikira tak kena lah cara dia, tapi disebabkan perbuatan salah dia tu dilihat oleh Nabi SAW, maka ditegur ia untuk dia berbuat begitu. Ada satu kes di mana seorang lelaki, dalam hadis Abu Bakrah, lelaki itu masuk dalam masjid, dia salat di belakang saf. Dia masuk masjid, dia terus takbir sebab nak pergi saf depan ni takut orang dia rokok. Dia nak dapat juga rakaat tu bagi dia, dia terus takbir. Lepas takbir dia pun bergerak sikit-sikit sampailah ke saf depan. Akhirnya setelah solat, Nabi beritahu, apa yang kamu buat tu tak kena. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kesungguhan kamu untuk solat berjemaah, dan jangan kamu ulangi. Lain kali boleh buatnya. Tapi dalam hadis tu Nabi tak kata kena semaya semula lah. Dia takbiratul ihram tadi, dia berada di belakang saf, mana depan dia kosong banyak lagi. Sepatutnya dia kena berapat dengan saf dah, baru takbir. Ni takbir dulu. Jadi cara dia buat tadi adalah
tak kena, tetapi tidaklah pula diperintahkan untuk dia mengulangi solatnya sebab ketika tu dia tak tahu. Dan dia dimaafkan atas tak tahu, cuma lain kali oleh kerana dia tak tahu, la ta'u, la tarji', jangan kamu kembali melakukannya. Baginda Nabi SAW hanya memerintahkannya supaya mengqada salat yang masih dalam waktu itu mengikut cara yang sepatutnya. Itu faktor jahil atau faktor tidak tahu. Mungkin banyak lagi lah contoh-contoh lain kita boleh cari untuk kita kaitkan dengan faktor jahil yang menyebabkan seseorang tidak dikenakan ke atasnya taklif itu. Kalau dia tak tahu. Tapi cuma kita kena ingat gini lah, masalah jahil tadi, dia seseorang tu kena belajar. Dia kena belajar. Ni kita tak boleh berada dalam zon selesa. Kita kata tak apalah, kita buka solat 5 waktu, puasa Ramadan, hak lain-lain tu kita tahu dah. Kita pun mengambil sikap lepas tangan dan kita tak belajar. Sekadar setiap hari celak mata pergi kerja, cari duit untuk nafkah hidup diri dan keluarga. Okeylah, kita boleh cari harta bertambah. Tapi adakah dengan peningkatan umur ilmu kita bertambah? Adakah dengan meningkatnya umur amalan kita bertambah? Itu persoalannya. Sebab kita akan dipersoal setiap detik masa yang kita habiskan di dunia, sebab berharga lah. Dan ia tidak diberi secara percuma. Kemudian faktor yang berikutnya, lupa. Yang disebut dalam hadis tadi, lupa ialah kelalaian hati daripada sesuatu benda yang sudah diketahui, tahu dah tapi lalai atau leka seketika menyebabkan kita terlupa. Apabila seseorang mukallaf melakukan perkara yang haram dalam keadaan lupa, tidak dikenakan apa-apa, akan tetapi dia hendaklah melaksanakannya apabila dia kembali ingat semula. Bila dia teringat balik bahawa dia telah buat salah. Salah tu sama ada dia buat perkara yang haram atau dia meninggalkan yang wajib, maka dia kena return semula. Dia kena undur mula lah, kena kembali semula. Man nasiya salatan, sesiapa yang terlupalah dia menunaikan salat, fal yusalliha idza dzakaraha, naklah dia melaksanakan salat itu apabila dia ingat. Apabila dia ingat, dia kena salat. Kalau seseorang terlupa, kalaulah waktu dia ingat tu dah habis dah solat tu, macam tadilah, macam solat zuhur tadi, lepas asar dia baru teringat, maka dia kena qada lah hak dia terlupa tu. Tak boleh dia kata, oh solat habis dah waktu, biarlah, tak apalah hari ni kita kira zuhur esok lah. Hari ni tu tak apalah, esok ada lagi zuhur, semalam esok lah. Dia tak boleh nak buat tawar-menawar sebagai dunia ibadat ni. Kita kata tak apa dah, terlepas dah, kira zuhur tak apa, semalam juga esok lah, esok. Adapun ni kita tinggalkan dalam keadaan kita terlupa, maka kita kena qada balik. Sebab tu dalam bab qada dia asalnya, perbahasan hukum asalnya adalah faktor lupa dan faktor tidur. Seseorang yang tertidur sehingga terluput waktu salat, atau dia terlupa, atau dia berada dalam keadaan yang daruri. Daruri ni satu keadaan yang melibatkan faktor hidup atau mati. Hidup atau mati, mana tidak ada ruang untuk dicelah sikit nak pergi solat. Atau faktor yang keempat, tersilap kira waktu. Tersilap kira waktu. Dia dalam perjalanan ada jangka siapa di rumah ni dia lagi semaya asarnya. Oleh kerana jam jalan raya sibuk, siapa-siapa di rumah orang bel maghrib. Itu kena qada. Adapun yang meninggalkan secara sengaja, hukum qada tu tidak ada, dia kena bertaubat. Walaupun ada, kita tak nafikan, ada pendapat ulama fiqh yang mengatakan kena qada itu, kita tak tahu. Tapi hak asalnya 4 faktor sahaja: lupa, tertidur, silap kira waktu, dan juga faktor daruri. Daruri. Berlaku kebakaran besar dalam kampung tu. Dalam keadaan kelak kabut ni, tak ada nak semaya, tahu-tahu habis dah waktu. Sebab kebakaran tu melibatkan banyak rumah, katakanlah. Atau berlaku banjir, macam banjir buah ni. Dia tengok sibuk-sibuk timbak air naik, dah sipai bagai apa gini-gini, akhirnya berjaya menyelamatkan diri. Tapi bila siapa tempat selamat,
waktu solat tu habis dah. Dia. Waktu solat habis dah. Hak tu kena qada lah. Sebab dia tak sengaja, tapi hak tinggal secara sengaja masalah. Ramai orang kita hak biasa waktu-waktu petang pergi shopping, pergi KB Mall, pergi Tesco, nak masuk dalam tu tak khabar dah. Sia ke mana muka tutup tak nampak luar ni. Nak tengok-tengok jam, masya-Allah. Isya dah. Dia pergi lepas asar. Isya dah. Lepas tu murid biarlah. Balik kali kita qada. Tu. Balik kali kita qada boleh ke? Mungkin pergi satu family pergi, anak kata, "Papa, murid dah ni." Murid, biarlah murid kelik lagi rumah kita qada. Kalau anak tu jenis cerdik ngaji, papa ambil mana hukum boleh balik qada tu. Ambil mana hukum tu. Papa dan mama ni ambil mana hukum boleh qada. Mana ada hukum syarak di mana kita boleh mengqadakan solat dengan sebab kita nak habis masa untuk shopping dulu. Nak beli perhabis balik kan qada, tak boleh. Kena ikhtiar juga biar kita boleh solat. Ataupun biasa kalau anak-anak muda nak tengok bola, petai lagi masuk stadium. Tak murid lagi masuk. Mungkin adalah setengah hak semaya pada tu lah, dia standby awal dah ada wuduk semaya tak apalah, siap bawa sejadah. Tapi berapa peratus je hak semaya ni, hak tak semaya tu. Jamuk tu. Dia jamuk ni. Dia syarat jamuk yang paling utama kena masyaqqah. Dia ada unsur faktor kesusahan. Di situ bukan faktor susahan, faktor kita. Ada ulama mengharuskan boleh. Tapi sebenarnya tak digalakkan kita mengambil rukhsah agama atas faktor dunia. Sebab kalau sekadar kita bermusafir ke Kuala Lumpur untuk menonton pertandingan bola sepak, suatu urusan dunia yang bersifat lara tidak memberi manfaat agama. Tidak memberi manfaat untuk kehidupan agama, sekadar untuk entertainment, hiburan, untuk suka-suka. Lalu kita mengambil rukhsah yang diberikan agama untuk kita jamak qasar. Ada ulama mengharuskan, tetapi hukum asalnya sebenarnya kita perlu guna hukum tu dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak. Apabila kita mengadakan satu perjalanan yang harus dari segi hukum syarak, asalnya. Kemudian faktor yang ketiga, paksa. Ni kita masih bicara hadis tadi, hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Faktor ikrah, paksa, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Orang mukallaf yang melakukan perkara haram kerana dipaksa tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Tak dipaksa, contoh paksa menjatuhkan talak tadi, ataupun dipaksa minum arak, ataupun dipaksa berzina. Berlaku di zaman dahulu, orang-orang yang memiliki hamba sahaya, dia paksa hamba dia berzina. Tujuan berzina tadi untuk cari duit lah. Mana kes dipanggil al-bigha', pelacuran. Maka tunggulah ayat, wala takrahu wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha' in aradna tahassunan litabtaghu 'ardal hayatid dunya. Janganlah kamu paksa anak-anak perempuan muda yang kamu pelihara. Anak perempuan ni maksudnya hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, untuk mereka melakukan kerja pelacuran itu kerana mahukan mata benda dunia, sekiranya anak-anak perempuan yang muda itu mahukan tahassunan, maknanya nak jaga maruah diri dia. Jadi dia tak bersalah, dia dimiliki oleh tuan dia, tapi tuan dia paksa. Jadi perempuan itu tak bersalah lah. Walaupun dia buat benda salah, dia tak dikira berdosa. Yang berdosa adalah pemilik dia yang memiliki si hamba tadi. Contohnya, jika dia dipaksa kufur ataupun dia menjadi kafir dalam keadaan hatinya masih tenang dengan keimanan. Ini pernah berlaku kepada Ammar bin Yasir. Kalau baca dalam sejarah, ketika Nabi berdakwah di Mekah, satu keluarga diseksa oleh orang kafir, Sumayyah, Yasir suaminya, dan juga anak mereka Ammar bin Yasir.
Sumayyah menjadi wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Kemudian Ammar pun mati syahid juga, tinggal Yasir. Yasir ni dia terpaksa mengaku bahawa dia sanggup kembali ke agama jahiliah. Dia mengaku dengan lidahnya sahaja, tetapi hatinya masih dengan Islam. Maka tunggulah ayat dalam surah An-Nahl, ayat berapa ni? Ayat 118 ke 19. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Sesiapa yang menjadi kafir selepas dia beriman, kecuali dia dipaksa. Walakin, tetapi, man syaraha bil kufri sadran, sesiapa yang secara lapang hatinya, secara kehendaknya sendiri memilih kufur, bukan dipaksa, dia sendiri nak menjadi kufur ataupun memilih jalan orang seperti orang kafir, fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'azim. Maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah dan baginya azab yang sangat besar. Itu orang yang menjadi kafir atas kehendaknya sendiri. Tapi kalau dia dipaksa, maka tidaklah dia jatuh kepada kafir. Kalau dia dipaksa. Ini berlaku di zaman jahiliah. Dipaksa, orang Islam dipaksa tunduk kepada patung berhala contohnya, atau dipaksa mengaku begini-begini sebagainya. Jadi sebab takut mati ni, maka mereka pun terpaksa buatlah. Tapi hati mereka tu masih walakin illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa itu dimaafkan dan hatinya masih kekal atau masih tenang dengan keimanan. Masa hati dia masih tetap beriman. Hak dipaksa di luar tu hanyalah hak di luar sahaja yang tak dikira. Sebab yang dikira adalah iman yang ada dalam hatinya. Orang mukallaf yang dipaksa meninggalkan perkara wajib tidak dikenakan apa-apa. Akan tetapi dia hendaklah mengqadanya selepas tiada paksaan. Kadang-kadang ada setengah orang tu ditahan atas kesalahan yang dia tidak buat. Dia didakwa bersalah, sebenarnya dia tak bersalah. Dahlah dia tak bersalah, ditahan. Lepas tu semasa ditahan, dia tak dibenarkan untuk solat. Nak pergi ambil sembahyang pun tak boleh, itu pun tak boleh. Maka dia tak nak solat. Tak nak solat. Mungkin tak ada tempat untuk berwuduk, mungkin pakaiannya tidak tutup aurat. Tapi setelah keadaan itu berakhir, dia kena qada lah. Masa tu sebab bukan atas kehendak dia, bukan atas pilihan dia. Contohnya sekiranya dia dipaksa meninggalkan solat sehingga keluar waktunya. Dia dipaksa meninggalkan solat. Kita kata macam mana pula dipaksa meninggalkan solat? Seseorang yang ditangkap, ditahan dan tidak diberi peluang untuk dia menunaikan solat. Hendaklah dia mengqadanya apabila dia tiada lagi dipaksa ataupun dia sudah dibebaskan. Perlu diketahui bahawa perkara-perkara yang menolak akan taklif, yakni pertanggungjawaban ini adalah perkara yang berkaitan dengan hak Allah, kerana ianya berlandaskan pengampunan dan belas kasihan daripada Allah. Berkenaan dengan hak manusia, perkara-perkara ini tidak menolak tanggungjawab membayar pampasan terhadap perkara yang perlu diganti sekiranya Tuhan punya hak tidak memaafkan. Masalah taklif tadi, hak soal kita dengan Allah Ta'ala tak apalah, Allah Ta'ala mengampunkan. Tapi kalau melibatkan kita dengan orang lain, itu dia punya kira bicara tak sama. Contohnya, dalam masalah kes berlaku pembunuhan tidak disengajakan, dalam bab Kitabul Jinayat dipanggil qatlu shibhil khata', bunuh hampir-hampir bukan sengaja lah, tidak sengaja. Contoh yang berlaku zaman sekarang ni, kita kata kemalangan jalan raya. Tiba-tiba ada seseorang melintas jalan raya, kita bawa kereta macam biasalah, kita
tak nampak dia, tapi disebabkan cuainya dia, terbolahnya dia litah jalan tak tengok kiri kanan, kita tepuh dia, langgar, mati. Kita tak ada kosak, tak ada niat pun nak bunuh dia. No. Kita tak ada niat pun nak bunuh dia. Lalu kita kata, dalam hukum agama, kalau buat secara tersalah, tidak sengaja, tak dikira dosa. Kita nak berhujah dengan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan dikira salah perbuatan yang kami terlupa, kami tersalah. Tapi dalam kes melibatkan nyawa orang lain, tak terlepas. Walaupun tersalah, tak terlepas. Maka dia kena bayar diat. Dia kena bayar diat. Kalau kita tahu dalam kes sekarang ni, kalau berlaku kematian yang tak disengajakan, macam kes aksiden apa ni, ikut undang-undang sekarang yang amat tahu dah, adalah dia kena bayar macam denda ke hadiah ke apa kepada keluarga si mati. Tapi tak banyak, berapa ribu, sikit je. Tapi kalau ikut hukum Islam sebenarnya dia kena bayar diat. Wa man qatala mu'minan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau pembunuhan itu berlaku secara khata'an, tersalah. Tersilap. Wa man qatala mu'minan khata'an, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan tersilap, tak sengaja, maka fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba wanita. Tapi dalam kes ni hamba ni tak ada lah. Ayat ni boleh rujuk dalam surah An-Nisa, dalam juzuk yang kelima, yang mana semua itu dalam bentuk dipanggil fadiyatun musallamatun ila ahlihi, sebagai suatu bayaran diat yang diserahkan kepada ahli keluarga si mati. Illa an yasaddaku, kecuali kalau ahli keluarga tu berniat untuk sedekah. Maksud sedekah ni tak apalah, moga demo bukan sengaja pembunuh ahli keluarga kawan ni, jadi tak bayar pun tak apa lah. Tapi kalau keluarga tu nak juga, kena bayar. Dia tu banyak, melibatkan kos apa berpuluh ribu kalau ikut nilai sekarang ni. Itu kena tengok dalam rujuk dalam fiqh. Maknanya bila melibatkan hak orang lain, walaupun perbuatan itu tak disengajakan, dia masih belum terlepas. Masih belum terlepas. Wallahu alam. Habilah tajuk untuk malam ni. Berikutnya al-am umum tu kita sambung ke depan lah. Ada soalan? Kita buka request 10 minit untuk soalan. Kalau macam musim banjir tu kan, ada macam di Kuala Krai tu kan, setengah makcik tu dia dia kata seminggu dah dia tak sembahyang sebab tak ada kain sembahyang. Kalau lagu tu lagu mana lah? Dia patut potong semua ke ataupun dengan keadaan dia pakai baju gitu sembahyang gitu ke? Dia tidak sembahyang seminggu dengan sebab tidak ada kain semaya, tak ada telekung semaya. Bukan kata tak ada air untuk berwudu. Air banyak ni, boleh ambil air buah tu je dah. Terjun pun boleh. Jangan tempat dalil sudah lah. Tapi kalau faktor pakaian, sebenarnya alasan itu tidak kuat. Seseorang tu boleh solat dengan apa sahaja keadaannya. Sebab tu dalam kita al-um, sedih kalau rujuk dari kita al-um, ada bab masalah orang sembahyang dalam keadaan telanjang. Kalau betul-betul dia berada keadaan tak ada pakaian, dia buat contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah boleh rujuk dengan kita al-um. Masya-Allah, bandingnya dia kata kalau seseorang tu naik, kita kata macam naik perahu lah, terbalik, bila keluar daripada sungai tu, tahu-tahu cabut habis dah pakaian. Cabut pakaian ni atas tebing ni, masuk waktu solat. Kita memang nak suka lah baca dah. Kita kata nak sembahyang gano. Kalau 5 orang pakat munus, aku nusuk nak mandu. Nak sembahyang gano dak. Tapi fiqh gitulah, masalah fiqh. Dia kata masing-masing solat dengan keadaannya. Keadaannya. Tapi jangan siapa salah seorang melihat kepada aurat yang lain.
Mana ada keadaan daruri macam tu pun dia kena solat dalam keadaan tak ada pakai langsung. Tapi kalau alasan dia kata tak ada telekung, sebenarnya dia boleh solat dengan cara dia tu je lah. Ya, tu kata masalah ilmu tu. Itu melibatkan faktor ilmu. Tak apalah, makcik tu dimaafkan sebab dia tak tahu. Tapi dia kena qada lah. Dia kena qada lah. Tapi sebenarnya kalau dia tahu, dia boleh solat dalam keadaan yang setakat yang dia boleh buat. Walaupun tak ada telekung. Telekung tu bukan syarat. Dia tu tradisi kita orang Melayu. Kalau orang puas, dia kena ada uniform khusus telekung solat dia. Padahal kalau dia pakai tudung labuh dengan baju yang kita kata sudah dikira menutup aurat, kalau baju tu bersih, boleh salat. Ada setengah cikgu ke kaki tangan kerajaan yang tempat kerja dia pakai baju labuh, baju kurung ke jubah ke apa, masuk waktu salat dia pergi musalla. Tak perlu dia nak sedia bawa dalam beg dia dengan telekung uniform khusus, tak perlu. Orang Arab biasa dia pergi kedai dia pakai tu, masjid pakai tu. Asalkan bersih, tak ada. Kita ni ada beg khusus ni untuk bawa kain telekung semaya ada. Itu tradisi kita. Menyebabkan kita jadi lekat erat dengan cara tu. Dia bukan sama-sama tak tahu lah kot pelik. Pelik tu sebab nisbah mukhalafatul adah, bersalah dengan adat, tapi tidak mukhalafah dengan hukum syarak, tidak bercanggah dengan hukum syaraknya boleh. Cuma sebab dengan kebiasaan kita rasa nampak pelik lah. Tapi kalau semua pakat tahu belaka, bila ada 2-3 orang buat, orang sebenarnya boleh gini asal kau pakai bersih. Iya dah kau dia atau ni pun iya dah kau dah tahu belaka, tak apa dah. Hak jadi pelik ni sebab tak tahu. Hanya bila dah tahu tak ada hak pelik. Lagi? Ada lagi soalan lain? Tak macam ya. Semaya teringat Terlupa rakaat. Jadi lebih. Kita tak tahu lebih. Kita rasa cukup dah. Makmum ayat lebih, misalnya lebih. Adakah kita baru buat sujud sahwi mula ke? Bagaimana? Kalau kita jadi imam, dalam situasi kita jadi imam, kita solat lebih, lepas tu bawa makmum ayat, kita hanya tak apa, walau wisalah dah, tak apa. Kita tak perlu bangun. Kita hanya perlu menghadap kiblat dan terus sujud sahwi 2 kali. Tak perlu bangun, tak perlu semaya semula dah, tak perlu. Tak perlu. Walaupun solat tu sudah selesai ya. Sebab kes tu pernah berlaku kepada Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu dalam bab sujud sahwi, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah solat zuhur 5 rakaat. Salat zuhra khamsan, dia sembahyang zuhur 5 rakaat. Kemudian lepas tu diberitahu kepadanya bahawa sallaita khamsan, kamu solat 5. Iya, Nabi pun palinglah ke depan menghadap kiblat, dia pun sujud, sahabat pun sujud. Jadi solat tu dikira sah lah. Dikira sah. Tapi kalau seseorang itu dia sebelum solat tu dia duduk mari was-was 4 ke 5, maka dia kena pilih apa yang lebih dia yakin. Katakanlah dia yakin tak cukup lagi, dia tambah lah. Kemudian dia kena sujud sahwi. Dan dia was-was tu, mula-mula tu was-was. Lepas tu yakin, mari yakin, dah cukup. Ada juga gitu. Mula-mula tu kata, tapi mari ingat mula tu aja lah. Cukup. Memang kata cukup. Mula-mula je was-was. Lepas tu ialah was-was. Oh, jangan. Rasa yakin. Yakin. Dia kena, kalau lebih berat kepada yakin, yakin maknanya yang hilang was-was tadi, tak apa dah lah, boleh ikut yakin lah. Tapi macam makmum dia kena turut tak lebih pada. Ya, kena ikut. Tapi ginilah, makmum tu ginilah, kalau katakanlah sama ada imam terkurang rakaat, kalau terkurang rakaat, makmum boleh ingat subhanallah, imam akan tambah serakaat lagi. Tapi kalau imam tu
terlajuk. Sepatutnya rakaat keempat ni duduk untuk tahiyat akhir je. Dia pun pergi bangun pula sampai rakaat kelima. Mampu subhanallah. Subhanallah, dia tak boleh nak reverse lah. Tak boleh nak reverse pakai kata, dia kena teruslah. Tapi lepas tu dia kena sujud sahwi lah. Dia pun sedar bila makmum kata subhanallah, ya dah, dia terlebih dah tu. Terlebih. Ya. Makmum tunggu sekali. Boleh, tak apa tu, tak apa. Kalau dah bangun dah lah. Makmum kena ikut imam untuk sujud sahwi lah. Itu jadi masalah tu. Ada dua kaul. Ada pendapat kata makmum boleh tunggu. Makmum tunggu imam sebab imam dah terlajak lagi. Tu sujud sahwi sekali lah, sama lah. Sahwi je sekali. Makmum misalnya kita punya makmum misalnya tu makmum kata lebih, itu dah ada. Baik. Boleh tenangan. Jadi ada misalnya siap dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladziina amanu. Makmum tak tegur dia tu imam khabar sedikit. Tak boleh turun, dia tak boleh. Kalau dia sedar dia boleh teruskan, cuma dia kena sujud sahwi lah, dia tak boleh turun. Maksudnya kalau dia dah sempurna berdiri, dia qiyam tu, dia tegak, dia tak boleh undur dah, mana tak boleh nak itu semula dah, tak boleh. Sebab dia dah masuk rakaat lain. Tapi dia boleh teruskan, tak apa boleh teruskan rakaat sujud, cuma lepas tahiyat akhir tu dia kena tu salah dengan peraturan solat. Kita ada berdiri tegak tak ni.